JCC, Joint Consultative Committee, bermaksud Jawatan Perundingan Bersama. Marcinton 1992 mendefinisikan JCC itu sebagai mekanisme untuk pengurus dan wakil pekerja bertemu secara berkala untuk bertukar pandangan, memanfaatkan pengetahuan dan kepakaran anggota, serta menandatangani perkara-perkara kepentingan bersama. Manakala perundingan kolektif menurut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, yaitu proses perundingan kolektif ini adalah proses tawar-menawar secara kolektif di antara majikan dan kesatuan sekerja untuk mencapai sebuah perjanjian kolektif. Oke, baiklah. Kita teruskan kepada slide seterusnya, yaitu perbedaan antara Joint Consultative Committee yaitu JCC dengan perundingan kolektif ataupun dikenali sebagai collective bargaining. Di sini saya Siti Wijayana dengan Siti Nuraisyah bertanggung jawab untuk menerangkan perbedaan kedua-dua ini. Oke, saya terlebih dahulu akan menerangkan tentang perundingan kolektif. Umum mengetahui kesatuan kerja dijadikan pengantara antara majikan dengan pekerja dalam menyelesaikan konflik ataupun isu yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh itu, perundingan kolektif dijadikan sebagai satu platform untuk membentuk sebuah terma dan kondisi pekerjaan dalam organisasi. Maka, hasil persetujuan dalam perundingan kolektif di antara kedua pihak tersebut akan membentuk sebuah perjanjian kolektif. Menurut artikel daripada Dr. Kiwai Sabaria dan Husna Johari pada tahun 2018, proses ini turut melibatkan gaya perundingan yang berbeda. Kita teruskan kepada pembentukan dan hak dalam perundingan kolektif. Pekerja mesti mempunyai hak untuk menumbuhkan dan menyertai kesatuan kerja. Pada masa yang sama, aktiviti kesatuan mestilah sah daripada perspektif undang-undang. Tanpa hak ini, maka aktiviti kesatuan dan terutama perundingan kolektif yang dijalankan atau tawar-menawar kolektif tidak boleh diteruskan atau lebih secara realnya dianggap tidak sah. Objektif perundingan kolektif ataupun kolektif bargaining ini adalah prihatin terhadap struktur gaji dan keadaan kerja sesuai dengan Pekerjaan Akta 1955 dan Undang-Undang Perhubungan Industri 1967. Untuk perbincangan perundingan kolektif ini adalah tertumpu kepada upah, keadaan kerja, dan aspek sifat pengagihan. Untuk bidang kuasa yang terdapat dalam perundingan kolektif ini adalah sebaik saja majikan mencadangkan pemberhentian kerja, mereka mempunyai kewajiban untuk memberitahu dan berunding dengan wakil yang sesuai ataupun wakil yang sesuai, yaitu wakil kesatuan kerja, wakil langsung atau badan tetap wakil atau yang dilantik oleh pekerja yang terlibat. Oleh itu, menguasai perundingan sangat penting bagi menentukan kejayaan perundingan kolektif. Salah satunya adalah membina strategi perundingan. Oke, selepas perundingan ini dipersetujui oleh kedua pihak, maka seterusnya adalah membuat sebuah perjanjian kolektif. Menurut Akta Perhubungan Perindustrian 1967, ini merupakan perjanjian tertulis antara majikan dan pekerja dan kesatuan majikan dengan kesatuan kerja. Oleh itu, jika majikan gagal mematuhi perjanjian tersebut, maka kesatuan mempunyai hak untuk menyuarakan bantahan ke mahkamah perusahaan. Oke, di sini saya simpulkan perbedaan yang ketara antara CB dan juga JCC. Oke, untuk perundingan kolektif dia menghasilkan perjanjian kolektif, tetapi JCC pada akhirnya tidak menghasilkan perjanjian kolektif. Oke, yang kedua, JCC hanya tertumpu kepada sektor awam, manakala perundingan kolektif ini tertumpu kepada sektor swasta yang mempunyai kesatuan kerja. Itulah kenapa itu antara perbedaan ketara yang boleh dilihat antara JCC dan juga perundingan kolektif. Untuk pembuatan keputusan, kolektif bargaining atau perundingan kolektif ini merupakan pelibatan pekerja dalam pembuatan keputusan bersama pihak majikan. Itu saja daripada saya teruskan kepada perbedaan JCC oleh Siti Nuraisyah. Saya Siti Nuraisyah binti Aziz akan menerangkan berkaitan perbezaan Joint Consultative Committee iaitu JCC pada kajian yang telah dipilih. Marcinton pada tahun 1982 telah menjelaskan bahawa kedua-dua pengurus dan pekerja menilai JCC sebagai bentuk penglibatan atau penyertaan yang bermakna. Sebaliknya, Ramsey pada tahun 1990 di bawah Tentara Teori Kawalan berpendapat bahawa JCC ini dapat digunakan oleh pengurus
kerja. Dengan kata lain, JCC ini boleh menjadi lawan kolektif bargaining yang mempunyai pengaruh dominan dalam perspektif hubungan industri. Manakala Himan dan Mason pada tahun 1995 juga telah menjelaskan lagi kedudukan JCC sama ada forum boleh dikuasai oleh pengurusan atau bertindak sebagai mekanisme untuk membolehkan wakil pekerja mempengaruhi aspek pembuatan keputusan organisasi. JCC ini dia tertumpu kepada sektor awam dan tidak menghasilkan perjanjian kolektif. Baiklah, bukan itu sahaja perbezaan yang saya terangkan. Terdapat juga perbezaan lain dalam Joint Consultative Committee. Terdapat ada 4, iaitu objektif, perbincangan, bidang kuasa dan juga pembuat keputusan. Antara keempat-empat ini telah didapati dalam kajian yang telah dipilih. Untuk objektif, Joint Consultative Committee ini difokuskan ke arah membuat keputusan bersama mengenai isu operasi dan strategi terpilih. Untuk perbincangan pula, Joint Consultative Committee digunakan untuk membincangkan isu-isu integratif di peringkat HQ atau negeri. Untuk yang ketiga iaitu bidang kuasa, Joint Consultative Committee ini digunakan oleh pengurusan untuk melemahkan kekuatan kesatuan sekerja di tempat kerja. Perbincangan ini dikuasai oleh pengurusan atau bertindak sebagai mekanisme untuk membolehkan wakil pekerja mempengaruhi aspek pembuat keputusan sendiri. Dan yang terakhir itu pembuat keputusan, di mana Joint Consultative Committee ini iaitu merupakan sistem komunikasi formal antara pengurusan organisasi dan juga wakil sekerja sebelum mengambil keputusan yang mempengaruhi tenaga kerja, biasanya melalui sebuah jawatan kuasa perundingan bersama. Itu sahaja daripada saya setakat ini, di mana telah menerangkan perbezaan Joint Consultative Committee yang terdapat dalam kajian yang telah dipilih. Salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan 5 komponen JCC dalam organisasi. Antaranya adalah objektif JCC, di mana objektif JCC ini harus ditulis secara jelas dalam perlembagaan agar produktiviti dan kesekapan dalam organisasi bertambah lebih baik, yang bertujuan bagi meningkatkan komitmen pekerja untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan organisasi. Selain itu, terdapat satu kenyataan yang lain dari perspektif radikal, iaitu sekiranya sesebuah organisasi ingin meningkatkan prestasi melalui JCC, maka pihak pengurusan mestilah memperkenalkan kawanan kerja yang ketat terhadap pekerja itu sendiri. Menurut Ramsey 1983 pula, majikan boleh menggunakan JCC ini untuk menyembunyikan agenda yang mampu menjejaskan pengaruh kesatuan dalam proses membuat keputusan di tempat kerja. Selain itu, komponen yang seterusnya adalah perkara penting yang merujuk kepada isi-isi yang utama yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat JCC dan perlu diberi perhatian sepenuhnya. Hal ini berkaitan dengan kegiatan sosial serta kebajikan, kualiti makanan, kantin, tandas, tempat kenderaan dan sebagainya yang menjadi elemen utama yang terdapat di organisasi. Justeru, menurut Nelson 1995 dan rakannya mengatakan bahawa hal ini juga merujuk kepada hal-hal yang sangat penting seperti rancangan pelaburan syarikat dan unjuran perniagaan. Dan komponen yang seterusnya pula iaitu keahlian yang merujuk kepada jawatan kuasa dalam sesebuah organisasi yang terdiri daripada anggota pengurusan kanan yang merujuk kepada jabatan sumber manusia, pekerja dan wakil kesatuan yang memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sesebuah organisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain dan saya akan meneruskan bahagian komponen JCC. Komponen seterusnya adalah proses perundingan JCC ataupun majlis bersama jabatan, di mana proses perundingan ini adalah sangat bervariasi dan aliran maklumat dapat diperoleh secara ke atas atau ke bawah atau kedua-duanya sekali. Aliran ke atas adalah untuk mengambil cadangan dan pendapat dari pihak bawah dan diarahkan untuk memberi keuntungan kepada syarikat melalui gabungan pengalaman dan pengetahuan
pemberitahuan pekerja. Aliran ke bawah pula adalah majikan menyebarkan laporan dan polisi yang penting untuk operasi syarikat. Komunikasi haruslah bersifat dua arah untuk mendapatkan manfaat yang paling banyak dari JCC tersebut. Proses perundingan ini dijalankan adalah bagi memperolehi seluas-luasnya kerjasama antara pekerja dan majikan dalam perkara yang berkaitan dengan kelicikan dan kebajikan pekerja-pekerja berkenaan, untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat pekerja, dan amnya adalah untuk mengumpul berbagai buah fikiran pekerja-pekerja dan wakil-wakil rasmi. Komponen yang seterusnya adalah kuasa. Tidak dapat dielakkan bahawa terdapat perbezaan kuasa dalam organisasi, di mana keanggotaan kesatuan pekerja yang kuat, ketidaksamaan kuasa mungkin difokuskan ke arah kepentingan pekerja. Namun, apabila firma yang tidak ada kesatuan, kuasa pengurusan adalah meningkat lebih besar. Oleh itu, segala keputusan JCC yang diperolehi perlulah mencapai persetujuan daripada kedua-dua pihak. Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan jabatan-jabatan lain atau tidak pula berselingkar dengan dasar kerajaan, ia bolehlah diselenggara ataupun dijalankan. Manakala bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar kerajaan ataupun jabatan-jabatan lain, hendaklah dirujukan kepada jabatan perkhidmatan awam ataupun jabatan yang berkenaan. Selain daripada mendapat menjaga kebajikan pekerja, ia juga mampu memberi kepuashatian kepada para pekerja terhadap keputusan yang dicapai. Dalam masa yang sama, ia dapat meningkatkan kualiti pekerja dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Nama saya Nazam Hadi bin Zaini. Hari ini saya akan bincangkan mengenai JCC dalam Posko. Masuk pada objektif, di mana di Posko kedua-dua pihak pengurusan kesatuan ingin melaksanakan JCC kerana dapat dilihat menghilangkan konflik yang tidak perlu dengan memberikan peluang kepada pihak pengurusan dan pekerja untuk saling memahami pandangan dan juga objektif. Objektif ini jelas menunjukkan bahwa kesediaan pihak pengurusan untuk memperlakukan pekerjanya sebagai tenaga kerja yang cerdas dan munasabah yang mempunyai keupayaan untuk memberikan sumbangan terhadap kecekapan organisasi. Oke, masuk kepada perbincangan JCC dalam Posko. Berkenaan dengan struktur JCC Posko, JCC negeri memfokuskan kepada isu-isu operasi seperti pekerjaan umum, keadaan kerja, perkhidmatan dan produktiviti, keselamatan, latihan, dan peraturan staf. Sementara JCC Nasional pula membincangkan isu-isu seperti masalah tenaga kerja, penggabungan dan pengambil alihan, latihan dan sebagainya. Oke, masuk pula kepada proses di mana proses perjumpaan JCC di Posko melibatkan komunikasi dua hala, di mana kedua pengurus dan wakil kesatuan menggunakan jabatan kuasa sebagai forum pertukaran pandangan. Oke, dapat dilihat di sini bahwa JCC di Posko juga melakukan pertukaran pendapat untuk menyelesaikan konflik yang berlaku dalam sebuah organisasi. Pertukaran pendapat adalah bagus dalam memahami situasi yang berlaku dalam sebuah organisasi. Oke, masuk pula kepada keseimbangan kuasa, di mana di Posko JCC digunakan sebagai forum untuk pengurusan dan wakil kesatuan untuk membuat keputusan bersama. Walaupun ada beberapa isu yang dibincangkan di mana kesatuan tidak mempunyai kawalan terhadap keputusan akhir, sebilangan besar keputusan dibuat oleh pihak pengurusan dan kesatuan melalui JCC mengenai isu-isu operasi dan strategik. Ini jelas dapat dibuktikan bahwa pengurusan dan kesatuan berusaha mencapai keseimbangan kuasa dalam JCC. Dapat dilihat bahwa keseimbangan kuasa ini adalah amat penting bagi menghasilkan harmoni dalam sebuah organisasi. Oke, masuk kepada keahlian pula, di mana perwakilan JCC di Posko terbahagi kepada dua tahap, yaitu peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulannya, JCC dan perundingan kolektif ini mempunyai perbezaan dalam beberapa komponen. Namun begitu, kedua-duanya ini
mempunyai tujuan yang sama untuk menjaga kebajikan pekerja serta organisasi, dan oleh itu setiap pihak perlu menggunakan kaedah yang terbaik dalam pengurusan di tempat kerja. Sekian dan